Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Iman Syafiq bin Ruzaidi dan saya akan membentangkan tentang liberalisme di Malaysia. Sepanjang sejarah manusia, terdapat pelbagai aliran pemikiran. Perbezaan ini timbul kerana setiap orang mempunyai pelbagai kaum, budaya, agama dan latar belakang. Dari segi agama, Islam mengajar manusia supaya menghormati perbezaan ini selagi aliran pemikiran tidak menjejaskan pemikiran dan akidah umat Islam Allah SWT. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, Allah SWT menegaskan jika Dia mengkehendaki, Dia berkuasa untuk menghimpunkan semua manusia itu dalam satu umat sahaja. Tapi Allah SWT sengaja mencipta kepelbagaian ini sebagai ujian kepada umat Islam yang pada mereka itu telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk mutlak kepada kebenaran yang mesti dipegang. Liberal berasal daripada perkataan Latin liberalisme atau liberalisme, bermaksud kebebasan, tidak terikat, progresif, reformasi atau radikal. Pemikiran bebas merujuk kepada bebas, terbuka, bertolak ansur, berfikiran terbuka tanpa henti, tidak terhad kepada aliran pemikiran tertentu. Ia juga dipanggil struktur ideologi merangkumi semua aspek kehidupan manusia termasuk masyarakat, budaya, politik, pendidikan, ekonomi dan agama. Dari sudut teologi, liberalisme bermaksud pemikiran bebas daripada kepercayaan tradisional atau doktrin tradisional perlu diubah kerana didapati tidak lagi sesuai untuk pemikiran moden. Bagi Engel, seseorang liberal adalah seorang yang moderat, iaitu bersedia menerima ideologi budaya dan peradaban barat serta bersedia melepaskan diri daripada ideologi budaya dan peradaban yang bertentangan dengan prinsip-prinsip barat. Di Malaysia, fahaman ini didokong oleh sekumpulan Muslim dari beberapa pertubuhan seperti Institut Kajian Dasar IKD, Sister in Islam SIS dan jaringannya Middle Eastern Graduate Center MEGC dan jaringannya Pertubuhan Interface Commission IFC yang dinaungi oleh Persatuan Peguam Malaysia, Gerakan Tajid Astora Jabat dan Kumpulan Yapin. Pandangan mereka terhadap Islam disifatkan oleh Muhammad Asri bin Zainal Abidin sebagai pandangan bid'ah yang sangat membahayai pada zaman ini yang mengancam isu akidah dan ibadah. Isu-isu ini berkaitan liberalisme agama yang timbul di Malaysia ialah isu murtad yang melanda masyarakat Islam terutama sekali pada zaman moden ini. Dalam konteks kebebasan murtad ini, Al-Mustaqim Mahmud Radi, salah seorang tokoh muda liberalisme agama, menyatakan bahawa orang Islam boleh menukar agama atau menjadi murtad dengan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Syafiqah binti Syedinan. Saya akan membentangkan isi pertama bagi tajuk liberalism dan kesannya terhadap perlembagaan Indonesia. Isi pertama kumpulan kami ialah isu liberalism di Malaysia. Apa itu liberalism? Telah mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan di Malaysia. Pertama, agama atau kepercayaan. Liberalism dari segi agama atau kepercayaan boleh dipecahkan kepada pelbagai jenis, iaitu selepas kedatangan ideologi Islam liberal, sekularisme, pluralisme agama, hermeneutika dan feminisme dapat dikesan dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia. Zaman yang semakin canggih dengan pelbagai teknologi yang menyebabkan masyarakat kita terlalu cepat terpengaruh dengan apa yang dikongsi di media sosial tanpa bukti-bukti yang kukuh. Liberalism ini, liberalism di Malaysia telah dicipta dalam dua kumpulan yang besar. Pertama iaitu tolak agama secara keseluruhan dan terima agama tetapi dengan sangat longgar. Setelah itu pemikiran yang telah dikotorkan
dengan ajaran Islam liberal yang tidak langsung berpandukan kepada Al-Quran dan hadis menjadi tujuan utama golongan liberalism ini. Ini kerana golongan liberal ini telah meletakkan penafsiran Al-Quran sekadar logik akal semata-mata. Golongan ini juga mempertikaikan kesahihan isi Al-Quran yang mendakwa Al-Quran adalah ciptaan Nabi Muhammad SAW, bukan wahyu Allah. Golongan liberal telah menunjukkan yang mereka adalah golongan yang sangat menyeleweng daripada landasan agama Islam yang berpandukan Al-Quran dan hadis. Letak ini pernah juga dikemukakan oleh golongan liberal, iaitu mereka mendesak agar diberikan hak kebebasan kepada murtad, untuk orang murtad iaitu tetapi penganut agama Islam di Malaysia. Ini kerana golongan liberal ini telah menyalah tafsir ayat Al-Quran, ayat Allah dalam Al-Quran yang menuntut bahawa setiap individu itu berhak bebas beragama, dan ayat Al-Quran, tafsir ayat Allah itu berbunyi tiada paksaan dalam setiap dalam beragama, iaitu surah Al-Baqarah ayat ke-256. Dalam Islam mewajibkan seorang wanita Islam itu menutup aurat mereka dengan mengikut syarat berpandukan Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf ayat 26, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan pakaian yang indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mudah-mudahan mereka selalu mengingati. Daripada surah itu, isu menutup aurat bagi wanita Islam turut dipertikaikan oleh golongan liberalism di Malaysia. Golongan ini merasakan yang menutup aurat dengan memakai tudung dan jubah ini membuatkan seseorang wanita Islam itu rimas dengan pemakaian mereka, sedangkan itu adalah wajib di sisi Islam. Untuk akidah, isu liberalism yang efek akidah ialah golongan Islam, golongan liberal Islam ni tidak terkecuali dalam merosakkan akidah umat Islam. Mereka sangat menyokong dan mempertahankan hak asasi LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender. Para pemikir golongan liberal ini memberi pengiktirafan hak bagi golongan LGBT. Golongan liberal juga menganjurkan kempen mempertahankan hak asasi bagi golongan ini. Fungsi utama mereka untuk mempertahankan hak golongan LGBT adalah untuk menyamaratakan hak-hak semua golongan masyarakat Islam tanpa mengira jenis, fahaman agama, budaya dan gaya hidup individu. Isu liberalism dalam aspek politik, negara kita yang berbilang kaum, walau bagaimanapun Malaysia tidak terlepas dengan kekangan liberalism dalam aspek politik. Ini adalah menjadi satu ancaman kepada negara kerana boleh mengganggu gugat kesejahteraan dan keamanan negara Malaysia yang berbilang kaum. Golongan liberal ini telah menyalahgunakan hak bersuara yang telah diberikan kepada rakyat seperti termaktub dalam perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Terdapat satu kumpulan dalam golongan liberal yang bernama SIS, Sister in Islam. Mereka menyuarakan persamaan hak antara lelaki dan perempuan. Kelompok ini menentang dengan sangat kuat terhadap rang undang-undang jenayah syariah kerana mereka mendakwa undang-undang itu terlalu menzalimi kaum wanita.
Mereka juga menentang poligami kerana mereka merasakan isu ini menindas kaum wanita dan jalan terbaik adalah dengan menentang dengan sangat kuat. Golongan ini juga menyalah tafsirkan perlembagaan yang dibentuk oleh Suruhanjaya RIK. Hal ini sama sekali tiada kaitan dengan liberalism kerana perlembagaan yang dibentuk adalah dari usul yang dikemukakan oleh beberapa buah pertubuhan dan individu dari tanah Melayu. Dari aspek ekonomi, kapitalisme ialah sistem ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu tanpa campur tangan kerajaan. Ekonomi juga tidak ketinggalan untuk dikawal oleh golongan liberal ini. Mereka menegaskan yang kerajaan tidak perlu campur tangan dalam perniagaan kerana hasil yang diperolehi dalam perniagaan itu hanyalah untuk memenuhi kehendak mereka sendiri. Sekali dalam aspek pendidikan juga tidak ketinggalan menjadi salah satu isu dalam liberalism. Sistem pendidikan negara juga terbalik dengan isu liberalism. Golongan liberal juga telah menyerang pemikiran-pemikiran pendidik yang akan menggoyah pegangan agama mereka. Sebagai seorang pendidik, anak bangsa, seseorang guru hendaklah sentiasa berfikiran secara rasional yang tetap masih berlandaskan Al-Quran dan hadis bagi mengelakkan mereka untuk ditipu oleh kata-kata nista golongan liberal ini. Selain itu, golongan liberal juga membahaskan isu khot jawi. Mereka berfikiran bahawa khot jawi ini memaksa seorang individu untuk menganut agama Islam. Golongan liberal juga memperkenalkan sistem pendidikan liberal yang lebih cenderung kepada teknologi seperti coding, sains, matematik dan sebagainya. Dengan itu, sekian terima kasih daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Anissa binti Ishak. Saya akan memberitahu tentang terdapat banyak daya penarik liberalism ini hingga terjadinya Islam liberal yang telah menyebabkan ramainya pengikut-pengikut mereka. Soalannya ialah bagaimana fahaman pemikiran Islam liberal ini boleh mendapat perhatian dan adalah salah satu perkara yang perlu rakyat Malaysia perhatikan bagi dapat menggambarkan apakah ciri-ciri yang dapat menjadi daya penarik Islam liberal. Antara faktor yang menjadi daya penarik gerakan atau Islam liberal ini ialah yang pertama, tokoh-tokoh yang memahami Islam. Tidak dapat dinafikan bahawa pendukung pemikiran ini terdapatnya tokoh-tokoh yang juga mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang agama Islam. Disebabkan oleh itu, setiap pemikiran atau idea yang diberi oleh mereka dapat mempengaruhi masyarakat. Pemikiran dan idea yang mereka lontarkan mempunyai asas-asas dan hujah-hujah yang bersandarkan kepada ayat-ayat Al-Quran yang telah ditafsirkan dan difahamkan di dalam konteks liberalism yang mereka fahami. Yang kedua ialah isu-isu yang memikat masyarakat. Selain daripada terdapatnya tokoh-tokoh yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pengetahuan Islam yang luas, begitu juga mereka berpengaruh dalam masyarakat. Isu-isu yang mereka ketengahkan juga menjadi salah satu daya penarik bagi masyarakat untuk menyokong kepada golongan Islam liberal ini. Yang pertama ialah toleransi dalam agama. Isu yang kedua ialah kemunduran. Isu yang ketiga ialah berkongsi nilai sejagat. Seterusnya, persamaan hak dan isu feminisme. Disebabkan itu, semua yang di atas menjadi daya penarik bagi Islam liberal untuk lebih mengembang dan ianya hanya akan mengganggu perlembagaan di Malaysia ini. Itu saja. Terima kasih. Seterusnya adalah impak ataupun kesan liberalisme ini kepada perlembagaan negara. Liberalisme budaya ini membawa maksud semua hak-hak peribadi yang berkaitan dengan cara hidup dan perasaan hati termasuklah kebebasan beragama daripada campur tangan kerajaan dalam kehidupan peribadi. Oleh kerana wujudnya liberalisme budaya ini di mana mempunyai kebebasan dalam agama, maka ia telah menggugat kuasa Mahkamah Syariah dalam menentukan undang-undang Malaysia. Dan di antara kesan liberalisme budaya ini, yang pertama adalah menggugat kuasa dan hak Mahkamah Syariah dalam perlembagaan Malaysia.
contohnya kes Lina Joy ataupun nama sebenarnya Azlina Jalaini yang merupakan wanita pertama murtad di Malaysia. Kes ini terkena pada tahun 1997 dan seorang wanita membuat permohonan untuk keluar pada agama asalnya iaitu agama Islam untuk memeluk agama pasangannya iaitu agama Kristian. Okey. Akibat kedua adalah disebabkan disebabkan kefahaman liberalism budaya ini, maka golongan LGBT di negara kita telah bertambah. Sedangkan kita tahu LGBT ini ataupun homoseksual ini adalah bertentangan dengan hukum syarak. Okay. Yang ketiga adalah mengacau ataupun mengganggu keharmonian negara. Contohnya perarakan menunjuk perasaan. So, apabila sesetengah individu yang terlampau mengikut nafsu untuk menunjuk perasaan, maka ini dia tidak terkawal dan disebabkan oleh itu rosaklah harta benda kerajaan. Itu adalah contoh liberalism budaya. Yang seterusnya, liberalism ekonomi atau dikenali sebagai kapitalism ekonomi. Kalau kita tahu liberalism ekonomi ini ia merupakan satu bentuk kegiatan ekonomi yang memberikan hak kebebasan tanpa terikat dengan mana-mana peraturan ataupun undang-undang, dan untuk setiap individu ini mendapatkan untung yang besar. Okey. Sistem ini sangat mementingkan hak pemilikan peribadi dan hanya membawa untung pada individu. Namun sistem liberalism ini membawa keburukan pada ekonomi negara di mana bercanggah dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebab dengan liberalism ekonomi ni individu tu dia bermonopoli di dalam ekonomi. Jadinya disebabkan liberalism ekonomi ini, maka peningkatan kemiskinan kerana sistem kemiskinan di kalangan masyarakat semakin meningkat disebabkan sistem ini mementingkan hak kepribadian. Untung yang individu itu dapat tidak menyumbang kepada ekonomi negara. Dan selain itu juga ini menjejaskan golongan PKS. PKS ini adalah peniaga kecil dan sederhana. Makanya apabila berlakunya liberalism ekonomi dalam negara, maka ianya akan menjejaskan pendapatan negara itu juga. Itu adalah liberalism ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syamimi Nadia. Kesimpulannya, liberalisme dan isu-isu yang dikaitkan dengannya banyak memberi kesan yang tidak baik bukan sahaja kepada negara tetapi juga kepada masyarakat dan individu itu sendiri. Liberalisme juga membawa pelbagai implikasi terhadap umat Islam, dek kerana terdapat segelintir umat Islam, masyarakat Islam yang sudah terpengaruh dengan pujuk rayu fahaman liberal ini. Hal ini membuatkan terdapat segelintir masyarakat Islam yang sudah terpesong dari landasan agama yang benar, dan ini telah memburukkan imej agama Islam itu sendiri. Oleh itu, masyarakat seharusnya berganding bahu dan dalam membanteras fahaman liberal ini agar masyarakat dapat hidup dalam kemakmuran, tidak ditindas dan hidup di dalam negara yang adil. Oleh itu, terdapat beberapa perkara yang boleh dilakukan bersama-sama untuk membanteras liberalisme. Seperti yang kita tahu, Malaysia telah menfatwakan aliran pemikiran liberal sebagai ajaran sesat dan menyeleweng daripada syariat Islam. Ia telah diputuskan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ke-74 yang bersidang pada 25 hingga 27 Julai pada tahun 2006. Kita sebagai umat Islam perlulah mengingati tentang fatwa ini dan hendaklah menyokong 100% fatwa yang telah ditetapkan. Insan perlulah hidup berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.
Umat Islam hendaklah berpegang teguh kepada agama Allah iaitu agama Islam supaya tidak tersesat. Hal ini kerana Allah telah menjelaskan segala benda baik dari segi adab, akhlak dan lain-lain telah Allah firmankan di dalam kitab suci kita iaitu Al-Quran. Yusuf Al-Qaradawi berpendirian bahawa Al-Quran adalah asal-usul bagi setiap rujukan dengan maksud tiada rujukan lain yang sepatutnya menjadi faktor kepada manusia dalam memahaminya. Oleh itu, teks wahyu mesti dipelajari dan difahami dengan akal yang bersih daripada sebarang kepercayaan dan pemikiran serta prejudis. Demikian juga, nas-nas wahyu tidak boleh dijadikan tempelan untuk mengesahkan suatu sudut pandangan yang telah sedia dipegang dengan tafsiran yang tidak tepat, sedangkan pandangan tersebut bersalahan dengan kehendak Islam yang secara menyeluruh. Melalui apa yang dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi, jelaslah bahawa Al-Quran adalah panduan yang diikuti, bukan sekadar cok moho yang mengikuti kenyataan pihak lain. Yang juga adalah mereka yang berusaha mengubah fahaman wahyu agar selaras dengan perspektif manusiawi dan duniawi. Supaya kita tidak tergolong dalam golongan yang suka mengubah wahyu, sangatlah penting untuk kita mentelaah Al-Quran dengan mereka yang pandai dalam mentafsir Al-Quran. Jika kita tidak pasti tentang makna ayat Al-Quran, kita hendaklah berjumpa dengan alim ulama untuk mengetahui isi atau maksud yang sebenar. Hal ini untuk mengelakkan kita daripada tersalah memberi tanggapan terhadap firman Allah adalah amat salah sekali sekiranya ada pula Muslim yang cuba mentafsirkan semula hakikat Islam yang ditegaskan dalam nas-nas yang jelas dengan tujuan untuk menyelaraskan kebenaran Islam dengan dakwaan kebenaran menurut agama lain dan mengambil hati penganut agama tersebut. Tanggungjawab sebagai seorang hamba adalah mengikut tuntutan wahyu, bukan mengubah teks atau tafsiran wahyu yang benar. Menurut Al-Marbawi, umat Islam wajib mengikut muafakat para jemaah ulama. Ini ditegaskan bahawa adalah lebih mudah bagi syaitan untuk menyesatkan orang yang bersendirian daripada orang yang berkumpulan. Tambahan pula, menurut Al-Marbawi, ulama adalah seperti sinar cahaya. Kalau lebih banyak cahaya petunjuk, maka akan lebih terang sinar dalam perjalanan manusia apabila dituruti jalan jemaah ulama. Hakikatnya terdapat pelbagai cara yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan fahaman liberalisme ataupun untuk menjerumuskan kita ke dalam fahaman liberal ini. Oleh itu, marilah kita bersama-sama membanteras fahaman liberal agar kita dapat menangkal tanggapan puak liberal Muslim dan juga puak liberal yang lain yang nampaknya berusaha mengubah tafsir Islam agar selaras dengan keadaan manusia. Ingatlah bahawa Allah SWT sentiasa bersama orang yang benar. Sekian.